Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. It's me, Ika Lee here. Hai, Assalamualaikum. Sawadi. Cha. What's up, hooligan? Diam boleh tak? Aku sebelum tu aku segak lagi. Oh lo, tudung terkelepek tadi. Reset. Dia segak ah? Okey. Segak dah. Okey. Kanan. Okey. Set kisah pasal Amirul Syakir diceritakan oleh Ika and action. Aku mau kasih tahu mengenai sebuah dosa. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. It's me, Ika Lee here. Kepada hampa yang baru dekat channel aku ni, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sudi singgah. And kepada hampa yang daripada dulu lagi support channel aku, terima kasih banyak-banyak. Aku hanya harap Allah mampu balas hampa punya kebaikan. First thing aku nak cerita sekarang ni, kami berada di luar. Penuh dengan alam semula jadi. Bukan niat datang nak mengacau tempat-tempat macam ni ke apa, tapi hanya untuk menaikkan mood seram tu. Kalau sebelum ni hampa dah dengar cerita pasal aku, kali ni aku nak cerita pasal salah seorang kawan aku dalam bidang yang sama, iaitu Amirul Syakir. Ada sekali tu aku pergi studio Nan dengan Syakir buat kerja ni. Nak dijadikan cerita, budak-budak studio semua keluar. So tinggallah kami bertiga. Sebabnya kami ni ada plan lah nak buat konten cerita seram. Ada plan lah kan. So punya bincang nak buat malam ni tak jadi. Sampailah esok tu. Lepas tu esok tu dah bincang apa semua. Aku kata aku lapar. Lepas tu Syakir dia bawa keluar ikan daripada peti air. Dia nak masak. Lepas tu dia dah siang-siang apa semua ni. Tiba-tiba Nan, aku tak ingat Nan baru bangun tidur ke. Dia baru habis buat editing apa. Aku tak pernah ingat. Nan keluar. Lepas tu dia nampak ikan siakap ada terkangkang atas meja kan. Lepas tu Nan pun kan, dia kata macam ni, "Weh, mana dapat ikan?" Lepas tu aku macam, semalam kan depo yang keluar pergi beli barang, takkan dia lupa. Aku saja melawak. Aku kata, kami pergi pancing pagi tadi. Lepas tu dia diam. Lepas tu aku cakap lagi, kami pergi pasar lah pagi tadi. Tiba-tiba Nan sentap geng. Sentap. Dia ingat aku betul-betul keluar berdua dengan Syakir. Dia kata, "Weh, asal tak bagi tahu aku doh? Asal tak bagi tahu? Asal tinggal aku?" Aku macam, aku pun baru bangun tidur. Dia ni apa hal kan? Bila masuk duk tinggal dia kan? Maknanya dia lupa yang semalam dia keluar dengan Syakir pergi beli barang untuk masak. Aku macam, kalau ikan siakap tu dia bercakap, ikan siakap tu cakap, "Weh, hampa pergi beli aku semalam." Selamat ikan tu tak bercakap je. Aku tengok Syakir tengok aku. Yang Syakir faham betul lah kami pergi pasar tadi. Yang Minoh tu dia lagi berangin. Tiba-tiba bebai masuk bilik empah pintu pun semua. Dia ni kenapa? Lepas tu kami buat tak tahu lah. Syakir sama nak masuk. Lepas tu lama sangat kan. Minoh tu duduk dalam bilik kan. Macam apa hal kan. Lepas tu Syakir macam tak sedap hati dia pun masuk. Dia tanya okey ke tak apa semua. Lepas tu aku dengar tiba-tiba Nan bebai. Dia kata, macam mana dia kata? Dia kata, "Sudah aku nak berhenti buat YouTube. Kes ikan siakak nak berhenti buat YouTube." Aku tak boleh nak brain. Pasal siakak dia tak nak buat konten. Mungkin sebab siakak tu sekok 4,000. Time tu aku duduk kat luar, aku blur seorang-seorang. Salah aku ke? Aku cakap api pasar kan. And time tu aku tak boleh brain gila kenapa dia sangat-sangat terasa. Lepas tu gaduh lah. Aku penat lah buat YouTube apa semua kan. Aku rasa ikan tu pun penat jadi ikan duduk atas meja tu. Dia tunggu je diri dia kena masak. Lepas tu dia gaduh kan. Aku ni sebagai orang ketiga dalam studio tu, aku rasa macam tak seronok kan. Sebab aku tak boleh nak pihakkan siapa-siapa. Aku tak boleh nak pihakkan Kek Nan, aku tak boleh nak pihakkan Syakir.
Sebab saya kalau aku pihakkan Kak Nan cakap, oh mentang-mentang hampa kawan nak begitu. Kalau aku pihakkan Syakir pula lagi, Kak Nan pula cakap, pasal aku hang boleh jumpa dengan Syakir, hang nak backup dia. Tak boleh juga kan. Sekejap lagi dia sentak benda lame pula. So aku tengok ni gaduh-gaduh ni, yang Nan apa teriak-teriak apa semua kan. Lepas tu Syakir benda start teriak. Aku pun pulun teriak sekali. Tak tahu punca aku teriak. Aku sebenarnya kan, aku tak boleh tengok lelaki teriak lah. Aku katalah dekat si Nan dengan Syakir ni, dah lah janganlah bergaduh kan. Apa tak kesian ke dekat aku. Aku rasa macam aku pula punca and bla 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 semua tu lah. So bila aku cakap macam tu, aku ingat benda makin okey. So dia orang pun dah diam apa semua. Aku pun macam dah settle. Rupa-rupanya si Nan ni dia masih tak puas hati lagi. Dia ungkit lagi benda tu. Hampa api paksa tak ajak aku. Aku macam ya Allah, dia ni tak faham lagi rupanya. So aku macam okey, tak apalah, dia tak faham lagi kan. Aku cerita lagi, tak ada, kita orang gurau apa semua ni. Lepas tu tiba-tiba aku tengok dia bersiap tau. Dia bersiap pakai lipstick apa semua. Aku macam pelik dia ni kenapa. Lepas tu masa dia tengah duduk bersiap tu, Syakir ni perasan dia bersiap sambil teriak. Duk meleleh air mata, duk merambu ni macam mati laki. Lepas tu Syakir ni pun bila tanya kenapa apa semua, dia kata dia nak keluar. Dia kata vibe tak cantik lah, itulah, inilah. Lepas tu aku cakap lah, okey kalau macam tu apa kata kita keluar 3 orang daripada studio. Nan kata tak apalah, biar je lah aku keluar, korang tinggal lah kat sini. Lepas tu aku cakap tak, jujur kita keluar 3 orang. Lepas tu Nan kata korang keluar, aku stay. Kiranya dia macam bagi pilihan tau, sama ada dia keluar, kami stay dalam studio, ataupun kami keluar, dia yang stay dalam studio. So time tu aku cakap tak ada, hampa jangan nak buat pasal, siap. Lepas tu Syakir ni dah siap-siap apa semua. Yang Nan pula dia buat bodoh. Lepas tu aku cakap lah, Nan kenapa kau tak siap? Lepas tu Syakir cakap dia bukan nak keluar dengan kita pun. Bila Syakir cakap macam tu, Nan ni dia macam dia lagi nak rebel tau. So aku time tu jujur aku cakap sebenarnya aku agak bengang lah. Aku rasa macam nak hantuk kepala dua orang time tu. Tapi aku bersabar agak kan. Lepas tu bila aku dah tinggi suara sikit time tu, so aku tolak Nan masuk dalam bilik dia untuk siap. So Nan ni dia pun masuk nak siap. Tiba-tiba Syakir yang tengah berdiri dekat pintu bilik dia jatuh. Sebab time tu aku dengan Nan tak nampak tau. Sebab aku dah masuk ke dalam bilik Nan, bilik untuk persiapan dia orang lah. Syakir dekat bilik sebelah, bilik editing. So kita orang ni, aku dengan Kak Nan ni, tiba-tiba dengar macam benda-benda jatuh kuat. Lepas tu bila tengok rupa-rupanya Syakir ni dia dah jatuh, dah menggelupur macam ikan tak dapat air lah, menggelupur lah. Aku dengan Nan cuak lah macam apa hal lah Syakir jadi macam ni kan. So kita orang macam pergi lah, Syakir okey ke tak. Dia dah macam nak kata macam kena sawan ke, kena stroke macam tu lah. Sebab dia menggigil lah badan dia. Kita orang pun tarik Syakir, perbetulkan kedudukan dia. Rupa-rupanya dia ni dah terkena gangguan. Apa? So Syakir ni dah meracau-racau sikit apa semua. Nan cuba tenangkan Syakir. Aku dah tak tahu nak buat apa tau, sebab aku blur. Sebab benda tu jadi macam sekelip mata tau. Tadi gaduh, lepas tu nangis, lepas tu tiba-tiba jadi macam tu. Aku blank, sumpah aku blank. Lepas tu bila dah jadi macam tu, aku ni nak tolonglah Syakir kononnya. Aku taklah pandai sangat berubat. Aku ni bukannya Tok Bomo. Tapi aku pergilah belakang Syakir ni, usap-usap belakang dia. Kononnya nak jampi lah, konon nak jampi kan. Tengah-tengah aku duk usap-usap belakang Syakir, tolong Syakir ni, aku muntah and muntah aku tu keluar darah. Masa tu aku macam wish, asal ni weh. Tapi masa tu sumpah doh, aku punya dada ni sakit gila. And aku punya badan rasa macam kena toreh-toreh. So aku pun dah jadi blank time tu. Jadi blank gila. And
Nan ni dia cuak gila. Dia cuak bila dia nampak aku dah muntah darah. Syakir dengan keadaan macam tu, so dia ambil barang lah untuk tadah aku. Kot-kot lah aku akan muntah lagi kan. And then Kek Nan ni dia call aunty dia yang selalu merawat tu. Ana tengok tangan jari Syakir, ada rasa macam ada pen cukup 5 batang, 10 batang. Cukup tak pen 10 batang? Jangan. Ya Allah. Ada tak pen 5 Astaghfirullahaladzim, batang? apa benda ni? Aku tak pernah percaya. Ingat Allah banyak-banyak, Syakir. Ingat Allah banyak-banyak. So lepas dia dah call aunty dia tu, dia buat VC. Si Kek Nan ni dia ambil pula phone aku untuk cari bantuan. Sebab yelah dia pun dah tak tahu nak buat apa. Syakir macam tu, aku dah muntah darah kan. So dia ambil phone aku untuk cari bantuan, tak dapat. Budak-budak studio time tu pun tak ada. Dia orang pergi mana aku tak tahu. Tapi masing-masing time tu masing-masing busy dengan hal masing-masing. Aku time tu aku tak boleh nak bersuara, tak boleh nak buat apa sebab aku sangat-sangat sakit. Oh ya, aku teringat masa sebelum aku muntah darah tu, aku ada tanya dekat Syakir. Aku cuba nak berinteraksi dengan apa yang ada dalam Syakir masa tu. Aku tanya, hang ni siapa? Tak ada jawapan masa tu. So aunty dia try lah baca-baca ayat ruqyah bagai semua kan. So aku kat situ aku dah rasa okey, dah rasa tenang sikit. And aku pun cuba untuk tenangkan diri aku sendiri sebab aku tak nak Nan ni susah sorang-sorang. So bila aku dah okey apa semua, aku dah start dapat energi aku balik. Masa tu aku dengar si Syakir ni, dia macam suka merepek-repek benda-benda yang dah jadi, benda-benda yang tengah jadi. Dia kata, oh aku dah lama dalam badan Syakir. Aku suka buat dia marah, aku suka buat dia jadi panas baran. Sebab aku tak nak orang dekat dengan dia. Aku tak suka tengok dia berkawan dengan orang. Maksudnya macam apa yang di luar tu, macam benda yang dalam badan Syakir ni, dia nak kontrol Syakir seorang. Dia nak Syakir tak ada kawan. Mungkinlah aku rasa bila Syakir ni seorang-seorang, peluang untuk dia kontrol Syakir ni tinggi. So aku pun macam, kau ni apa hal kan? Suka hati lah kita orang nak kawan dengan dia pun semua. Sebab dia ada sebut korang ni degil, sibuk nak kawan dengan dia. Aku dah buat bagi korang benci dekat dia, tapi korang nak juga kawan dengan dia. Aku dah buat bagi dia tu selalu marah-marah, nak juga kawan dengan dia. Mana ada orang stay dengan dia, mana ada orang nak kawan dengan dia. Semua tinggal dia. Tahu tak, selalu je kan dia kawan orang tu pelan-pelan. Aku buat bagi perangai dia, aku buruk. Dia marah orang, dia tunjuk barang dia, masuk tinggalkan dia. Orang ni kenapa tahan lama sangat? Kau tengok, kau tengok dah dalam studio ni semua dah tak suka Syakir. Aku buat kerja, aku biar orang semua suka dia mula-mula. Lepas tu bila orang dah suka berkawan dengan dia, sebab Syakir ni senang sangat nak care pasal kawan dia, nak care pasal kawan dia. Sibuk nak masak lah, nak jaga hati kawan, nak tolong kawan-kawan. Lepas tu lupa aku. Satulah aku bagi Syakir ni jadi jahat, supaya semua orang benci Syakir. Itu pasal dia dah biasa buat kerja semua seorang, bawa diri dia sendiri. Perempuan-perempuan yang kawan dengan dia semua tinggal dengan dia. Nak kahwin konon. Macam-macam lah benda tu cakap. Dia kata nak kahwin konon. Macam apa yang aku faham, macam benda tu dia tak nak bagi Syakir ni kahwin apa semua. Benda-benda macam tu lah. Dia macam nak kontrol Syakir, itu je. And banyak lagi benda-benda yang dia merepek masa tu. Sampai aku ni sendiri, telinga aku sakit, aku dah tak boleh tahan. Aku cakap, dah apa masalah hang? Time tu aku agak marah walaupun aku tahu yang aku tengah cakap ni bukan Syakir. Tapi aku tak boleh nak buat apa sebab benda tu dia terlampau kontrol Syakir. Ada masa-masa dia yang Syakir ni sedar macam
Dia sedar dalam seminit dua macam tu. And then dia macam sakit macam tu. Part yang aku paling sedih sekali, aku tak boleh tengok Syakir menangis time tu. Aku sedih gila sebab dia bercerita, dia cakap apa benda yang dia nak cakap. Lepas tu mulut senyum, muka tu senyum, tapi air mata dia duduk mengalir. Aku sedih waktu tu sebab aku tak boleh nak tolong dia. Aku sendiri pun tak boleh nak tolong dia. Aku tak boleh nak tolong diri aku sendiri pun waktu tu. Aku tak tahu dah, aku rasa macam aku loser gila time tu kan. And then sampailah aku cakap dekat Nan, Nan, apa kata kita bawa aje Syakir pergi rumah aunty. Kita bawa aje dia pergi berubat sebab berlarutan macam ni Syakir akan sakit lagi lama. So aku dengan Kak Nan ni bersiap-siap apa semua. Syakir dah start mula sedar lah waktu tu. Dia dah start mula sedar, dia dah boleh bangun. Tapi dia macam dia tak boleh nak seimbangkan badan dia. So aku dengan Kak Nan ni, papah dia duduk atas kursi. Dia dah okey sikit. So kita orang ni tengah duk packing barang ni, nak pergi rumah Umi Kak Nan. Sebab kan aunty dia kan duduk sana kan. So kita orang nak bawa Syakir untuk pergi berubat. Tengah-tengah duk siap ni, tiba-tiba Syakir ni meraung lagi, dia menangis lagi. Time tu aku punya anger kan, dia setinggi gunung Everest tau. Kalau ikutkan hati aku nak pergi tumbuk si Syakir ni. Tapi aku fikir macam benda tu bukan dia. Aku pergi-pergi kat dia, aku terus cakap macam ni. Time tu sebenarnya aku pun rasa bukan diri aku dah. Sebab aku pergi-pergi kat Syakir, aku cakap macam ni. Tak, sekarang kau nampak tak ada apa belakang aku ni? Kau nampak tak apa benda belakang aku? Dia yang tengah menangis, yang tengah merepek-repek, meraban tadi, senyap. Tak cakap apa. Aku tanya lagi, kau nampak tak benda apa belakang aku ni? Lepas tu dia tengok, dia tunduk. So dia diam. Bila dia dah diam, aku ingat dia dah okey lah. Kembar-kembar barang pun semua. Dia bangun, dia cakap dia nak pergi tandas. Okey lah. Masa dia keluar daripada bilik tu, aku perasan dia berjalan membongkok macam orang tua yang tengah pegang tongkat. Bongkok gila. Cara jalan dia sebiji macam orang tua. Macam nenek kebayan. Macam tu lah. Dia jalan macam tu. And masa tu pun daripada pandangan aku sendiri sebenarnya, aku dah tak nampak Syakir. Aku hanya nampak sosok perempuan tua. Sebab muka Syakir time tu, untuk pandangan aku, dia punya pipi semua jatuh, dia punya dahi dah start berkerut. Dia memang dah macam berkedut-kedut, tapi dia jatuh macam menggelebel, tapi berkedut-kedut, dahi dia dah berkedut-kedut. Masa tu aku tak tahulah, ingat Nan aku cakap kan, weh Syakir dah nampak lain. Aku macam aku nak cepat-cepat keluar. Aku dah tak boleh tahan duduk dalam studio tu. Bukanlah disebabkan studio pun, tapi sebab benda tu punca daripada situ. So kalau boleh aku nak elak duduk tempat tu dah. So aku nak pergi tempat yang ramai orang, supaya kalau jadi apa-apa ada backup daripada bertiga je dalam rumah. Aku fikir macam tu. And masa tu pun aku cakap tak apalah, pergilah toilet kalau boleh ambil wuduk ke apa, pergilah. Memang aku tak boleh nak pandang Syakir sebab muka dia memang betul-betul macam orang tua. And sebenarnya untuk diri aku sendiri, aku pernah nampak bayangan benda tu yang berjalan kat bawah ni pun boleh tahan juga. Aku pernah nampak bayangan benda tu berjalan di sebelah kiri Syakir. Tapi tak nampak muka sebab dia berselubung macam selalu kalau cerita kartun ke apa orang panggil Grim Reaper yang macam penjabut nyawa tu, malaikat cabut nyawa tu kan, macam tu. Tapi bezanya benda tu pegang sabit. Ni dia pegang tongkat. Dia bertutup, bukan kain batik. Cuma sebab aku cuma nampak bayangan. So benda tu yang aku nampak. Tapi aku tak tahu benda tu mengikut ke apa ke, sebab aku bukannya terror sangat pun. Cuma Allah bagi kelebihan, aku bolehlah nampak sikit-sikit macam tu je. Diorang pun siap-siap keluar. Syakir dah tak boleh nak buat apa. Dia naik kereta tu, dia tidur. Aku drive pergi rumah Umi si Kak Nan ni apa semua. Bila sampai je dekat sana,
Umi Kek Nan ni panggil aunty dia untuk buatkan air. So aunty Kek Nan ni dia buatkan air apa semua bagi Syakir minum. Kemudian Syakir rehat. After dah rehat apa semua dah okey sikit, kiranya Syakir ni dah ada tenaga. Malam tu kita orang mulakan sesi rawatan untuk Syakir lah. So masa proses rawatan tu berjalan, Syakir ni merepek lagi benda-benda yang sama. And then Aunty Kek Nan ni dia ada ambil pen and letakkan di celah-celah jari kaki. Masa tu dia menjerit. Sakit kau tahu tak? Kacau dia dah lama dah kau kacau dia ni. Aku kacau. Aku tak kacau dia. Dia menjerit, dia kata sakit lah, apalah. Aku tak faham apa yang dia rasa. Tapi bila dia dah sedar, apa yang aku faham, Syakir cakap bukan letak pen tapi letak pisau. Maknanya dia rasa sakit dekat situ. So untuk part aku cuma ingat yang macam tu je. Aku nak cerita detail lagi tak boleh sebab aku pun macam, sebab memori aku dah banyak bercampur kan. Aku sendiri pun dah kena gangguan masa tu. Yelah muntah darah kot kan. Aku sendiri pun sakit kot. Memang aku pun sakit lah, senang cerita sakit lah badan aku time tu. So kalau hampa nak tahu yang lebih lanjut lagi pasal cerita Syakir kena ganggu ni, hampa kena tunggu premier Kek Nan pula pukul 9.30. Hampa jangan pergi mana-mana. Kalau hampa tak tengok premier Kek Nan, rugi besar weh. Hampa tak tahu cerita yang penuh. Okay, so habis je premier Kek Nan, pukul 10 akan ada pula premier untuk Syakir. Tuan badan sendiri akan cerita apa sebenarnya yang jadi. Alright. So sampai sini je. Aku harap hampa suka dengan konten kali ni. Hampa suka cara aku menyampaikan cerita. And aku harap apa yang aku cerita ni jelas untuk hampa faham. Right. So see you in the next time. Aku doakan hampa supaya dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dilindungi Allah. Alright. Okay, bye. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. It's me, Ika Lee here. Hai, Assalamualaikum. Sawadi. Cha. What's up, whole gang? Diam boleh tak? Aku